Audio Jungle. Inilah sekarang. Menteri-menteri dia buat kerja, kata buat kerja, Perdana Menteri tak boleh buat apa. Karena Perdana Menteri under siege. Bol dia dipegang. You ambil tindakan pada kami tarik 6 orang, you jatuh. Sebab itu kita lihat, sekarang ini, bila berlaku peristiwa terhadap Azam Baki, Mahyudin tak mau mengaku. Orang ni tak mau mengaku. Orang ni kata bukan aku. Karena mereka tahu kerajaan yang dibentuk itu the coalition of member of parliament, bukan mandat rakyat. Kita lihat bila berlaku peristiwa banjir mengejut. Kita pun tak sangka banjir berlaku seperti ini. Orang ni terperangkap, orang ni terperangkap 12 jam, orang ni terperangkap, saya sendiri terperangkap 8 jam. Macam-macam cerita. 3 hari pertama macam tak ada kerajaan. Masalah dia yang naik air. Bukan api yang membakar hutan. Bukan soal pelancong yang dirompak di mana-mana hotel. Soal air. Menteri air boleh pergi umrah. Kalau saya jadi Perdana Menteri, wajib saya pecat Menteri air ini. Tuan Ibrahim, sebut nama lah senang. Umrah ni sunat. Wajib. Haji itu wajib. Kalau terhalang perjalanan atau uzur, haji boleh tangguh. Ini umrah. Tapi beranikah Semail Sabri pecat Menteri air? Berani atau tidak? Tobat tak berani. Karena dia ada 12 orang, 18 orang. Kalau pecat menteri kami tarik 18 orang, kamu jatuh. Perdana Menteri keempat pula. Sebab itu menteri-menteri lain pun begitu. Dia nak cuti 2 bulan di New Zealand kah? Dia nak pergi ke manakah? Perdana Menteri tengok, dia tak berani buat apa-apa. Kenapa? Karena mereka bukan dapat mandat rakyat. Mereka ambil melalui Sheraton Move. Ini bahaya menghancurkan sistem negara. Soal Pakatan Harapan, saya tengok senarai kelemahan kerajaan Pakatan Harapan. Yang dikeluarkan bila kita sebut saja, mereka senaraikanlah apa kelemahan kerajaan Pakatan Harapan. Saya setuju. Lemah di sana, tak buat ini, okey. Kempen betul-betul, pilihan raya 5 tahun, jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Itu caranya. Bila ambil di tengah jalan begini, pelabuh asing tengok, wartawan asing tengok, dunia antarabangsa tengok, sidang-sidang antarabangsa sudah tentu menteri-menteri kita yang pergi tidak berwibawa. Kalau kita dulu pergi, mereka hormat kita. Yo kamu yang baru menang, yang menewaskan kerajaan 60 tahun. Mereka respect kita. Saya yakin sekarang tak ada siapa nak respect lah. Ini yang keadaan kita lihat sekarang ini. Sebab itu nak memulihkan sistem politik di Malaysia ni bukan senang. Bukan senang. Pertama sekali kita nak buang ni stigma pahaman agama dan bangsa yang tak betul ini. Kita lihat, nama saya tak ingat, yang tersebar video sekarang ini. Presiden Mahkamah Tinggi dan Tara, Profesor Dr. Tan Sri Muslim Yusof. Dia Presiden Mahkamah. Dia menceritakan bagaimana di sudut membela hak-hak orang Melayu antara Lim Guan Eng dengan Tengku Zafrul. Dia kata Zafrul ni tak bela langsung Melayu. Terutama bila dibawa ke mahkamah dalam hal nak isyad bankrupt dan sebagainya, Zafrul tak tolong. Tapi Lim Guan Eng yang banyak tolong. Sebarkan video ni. Sebab buat-buat pas ni duk main ini, semua kerja ni kerja DAP nak memusnahkan Melayu dan Islam. Yang memusnahkan Melayu dan orang melihat Islam itu kotor, lemah sekarang ini, perbuatan kamu, PAS dan UMNO. Antara sekalian ni perkara besar ni nak buang minda yang begitu rosak.
Kemerdekaan yang dicapai sejak tahun 57, sistem yang berjalan bukan sempurna, tetapi kita anggap agak baik. Pilihan raya diadakan 5 tahun sekali, rakyat boleh menilai kerajaan itu nak sokong atau tidak. Kalau kita nampak demokrasi tak sempurna, kita turun ke jalan raya, buat bersih dan sebagainya, supaya demokrasi berjalan dengan baik. Bila keputusan pilihan raya kita patuh dan kita terima, tunggulah pilihan raya akan datang pula. Ini sistem yang berjalan sejak tahun 55 sampai 2018. Sekarang kerosakan ini bukan senang nak baiki ni. Kalau anak-anak muda benci kepada orang politik, pembangkangkah kerajaan kah? Saya setuju dengan anak muda itu. Memang kalau kita orang biasa pun kita meluat lah. Hari ini parti ini, hari ini parti ini, esok kata ni, esok kata ni. Sebab itu seperti kata yang Muhammad Khalid Samad tadi, akta lompat parti mesti diperkenalkan di parlimen sebelum pilihan raya akan datang. Kita desak supaya dibuat dalam parlimen yang akan datang, iaitu pada bulan 3. Kalau nak buat pilihan raya lah selepas ni. Kalau tidak, saya bimbang peratus rakyat keluar mengundi akan berkurangan yang amat sangat. Kerana mereka tak yakin lagi wakil rakyat mereka pilih akan kekal atau tidak dengan parti itu sekurang-kurang satu penggal. Satu penggal, sebab dia dipilih untuk satu penggal. Sekarang orang berebut tubuh parti politik. Sebab mereka tahu, menang 2 kursi kan, 4 kursi kan, kemungkinan boleh jadi kerajaan. Sebab apa? Parti yang tak cukup akan cuba offer itu, offer ni, sebab kerajaan dibentuk melalui pergolakan ahli parlimen, bukan lagi pilihan rakyat mana parti atau mana kumpulan yang mereka mahu. Inilah hadirin sekalian perkara besar yang kita hadapi. Soal rasuah misalnya. Rakyat boleh buat tuduhan, boleh kemukakan, mana bukti? Saya setuju dengan Ustaz Hadi lah hal ini. Sebab itulah bila kita nak buat satu tuduhan, kita kena ada siasatan. Misalnya, sebelum pilihan raya dulu, kementerian yang paling teruk dihentam ialah Kementerian Pertahanan. Soal pembelian kapal selam, soal kapal helikopter tak sampai, soal kapal selam di Lumut, kenapa tak siap, semua menjadi hujah kita dalam ceramah. Siapa nak tahu? Maka bila masuk kabinet, saya kata, eloklah tubuh satu jawatan kuasa siasatan terhadap Kementerian Pertahanan. Kita sendiri sebagai menteri minta jawatan kuasa ditubuh. Kabinet bersetuju. Akhirnya dipilih siapa? Tan Sri Amrin Buang. Seorang ketua audit negara yang begitu hebat satu ketika dulu. Dia mengetahui siasatan dan buat siasatan hampir setahun. Memang didapati banyak penyelewengan. Apatah land swap saja kerajaan dah rugi lebih kurang 500 juta. Kemudian dalam pembinaan kapal di Lumut, 1 bilion tak tahu wangnya ke mana. Tak tahu wangnya itu dibayar ke mana. Dalam keadaan siap siasatan itu, kita pun nak bertindak, boom, kerajaan kita jatuh. Kita boleh buat tuduhan, tapi kena buat siasatan. Siasatan itulah mereka ni orang profesional. Lawyer, bekas pegawai kerajaan, ketua bekas ketua audit negara. Sepatutnya Ustaz Hadi ni dia kena kata, tuduhan tak ada Azam Baki boleh tuduh. Buatlah siasatan, tubuh jawatan kuasa siasatan, betul atau tidak? Ni dah, siapa yang tuduh Azam Baki ni rasuah dan sebagainya, mereka ejen barat dan mereka ejen DAP nak jatuhkan kerajaan. Ya, aku geram ni semua. Ulang ejen DAP. Sampai bila ni nak berperangai macam ni? Malulah. Saya tak kisah orang melihat Islam itu. Anak muda ada orang yang melihat inikah dia Islam? Sebab itu orang lihat negara Islam mundur. Bila berlaku kacau bilau dalam negara Islam, di Iraq, di Syria, di Somalia, di Sudan, kemana orang Islam pergi? Pergi ke Eropah. Siapa menerima mereka? Jerman, Sweden, UK. Ini negeri-negeri. Bahkan juta orang Islam berada di sana. Kenapa mereka tak lari ke negara-negara orang Islam? Sebab negara orang Islam ada keadaan yang lebih teruk. Ekonominya tidak stabil. Tengok apa yang berlaku di Afghanistan.
menjadi tanggungjawab kita semua untuk mengangkat semula Islam ini yang pernah satu ketika memimpin dunia. Tapi kalau ada otak macam lebay-lebay ni, yang saya sebut selalu, kita kena kembali ikut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan agama lebay-lebay. Lebay Mesir kah, lebay Saudi kah, lebay Iraq kah, lebay Malaysia kah, serupa ya. Kena kembali ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah melahirkan satu tamadun yang memimpin dunia satu ketika yang lalu. Ya, sekarang ini kita kena pulihkan kehancuran demokrasi di Malaysia ini. Kehancuran mandat yang berlaku melalui Syariatan Muh. Dan kita harap apa yang kita buat termasuk pindah akta lompat dan pilihan akan datang, rakyat bebas memilih dan kita harap rakyat keluar mengundi sekali lagi beramai-ramai untuk memilih yang mereka lihat, mereka pilih satu wakil rakyat, sekurang-kurang dia bertahan dalam parti yang dipilih itu 5 tahun. Kalau dia nak keluar boleh, dia kena bertanding semula, dipanggil recall election. Di tempat itu dia kata, aku menang bukan kerana amanah, aku menang kerana aku Khalid Samad. Tak apa, dia keluar mana, dia bertanding. Khalid Samad lawan dengan siapa-siapa lah. Tiba-tiba dia menang lagi. Sah, Khalid memang hero. Seperti abangnya Syahril Samad. Kerana dia keluar daripada UMNO buang dia, dia bertanding atas bebas, cap kunci dan dia menang. Tapi kita tahu hampir umumnya orang itu menang kerana parti, bukan kerana individu. Kalau dia nak letak jawatan tu nak keluar parti lain, maka perlu dibuat pilihan raya semula di kawasan itu, iaitu dia perlu dapat mandat baru. Ini yang cadangan-cadangan kita dalam akta lompat parti yang akan dibincang tadi. Yang penting bagi kita, Islam dan martabatnya perlu diangkat semula. Jangan ikut lebay-lebay, tambah hak lebay Shah Alam tu lagi gila. Dia hantam tabung haji ni habis-habis bila Ketua Audit Negara menjelaskan apa yang berlaku. Ketua Audit Negara lah menjelaskan apa yang berlaku tabung haji, dia tak minta maaf sepatah pun sampai hari ni. Oh, dia kena halilintar, tak kena badan dia, kena cermin mata aja. Aku tak pernah jumpa lah lebay yang bohong macam ni yang saya sekalian. Ni adalah sekor di Shah Alam. Inilah patutnya bila dia kata saya dah menerangkan hal tabung haji dalam kuliah saya melakukan kesalahan. Bila laporan audit dikeluarkan tentang tabung haji, saya minta maaf lah kalau apa-apa pandangan saya sebelum ini silap. Tobat dia tak kata. Orang inilah hantu sekali yang meracuni fikiran-fikiran orang Melayu dan orang Islam, menyebabkan orang melihat Islam itu terkongkong, bukan Islam itu rahmatan lil alamin. Hari ini pembuka bicara ceramah kita akan buat terus lepas ini. Mobilisasi dan lain-lain akan terus, supaya kita terus memberi penerangan dan menjawab tuduhan-tuduhan yang diberi kepada kita semua. Sekian dulu setakat ini pembukaan medan kita untuk kita gempur memberi penerangan sehinggalah pilihan raya akan datang. Dan malam ini kita mulakan di Shah Alam, parlimen bertuah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.